Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira fa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Salatan wa salaman ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, sekalian para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita dahulukan dengan lafaz syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dihimpunkan kita dalam keadaan kita memiliki nikmat yang tidak terbilang banyaknya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Pada pagi yang mulia ini, insya-Allah kita akan masuk kepada bab manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika mati. Dalam sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya sebagaimana keadaan dia meninggal dunia. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kebangkitan manusia yang disebut oleh Imam Muslim melalui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran bahawa pentingnya kita sebagai manusia mesti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekali-kali kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab Allah akan membangkitkan manusia di hari akhirat sebagaimana suasana ataupun situasi dia meninggal dunia. Sekiranya kita meninggal dunia dalam keadaan yang baik, maka sudah pasti kita akan dibangkit oleh Allah dalam keadaan yang baik.
Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kita tidak baik, Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan yang sama, iaitulah tidak baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada manusia supaya sentiasa memohon doa kepada Allah. Allahumma khtimni bihusnil khatimah. Wahai Allah, kamu matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Dan doa yang lain diajar, wahai Allah, panjangkanlah usiaku sekiranya panjang usia itu lebih baik bagiku. Perkataan-perkataan ataupun doa-doa yang seumpama ini memberi satu gambaran bahawa mati dalam keadaan yang baik kita doakan sebelum daripada kita meninggal dunia. Kita doa sewaktu umur kita masih panjang, tenaga kita masih kuat, dan angan-angan kita masih jauh, masih panjang. Kita doa kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di segi psikologinya, manusia dia akan menjaga kehidupan dia daripada doa tersebut sehingga dia dicabut nyawanya oleh Allah. Paling tidak dia akan memberi satu motivasi yang sangat bermakna untuk kita jaga, daripada kita mengangkat tangan doa kepada Allah, wahai Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Maka sudah pasti orang yang doa ini meresap masuk ke dalam jiwa mereka, menjadi sebati dengan kehidupan mereka. Dia akan jaga gerak-gerinya, percakapannya, tingkah lakunya dijaga dengan baik, supaya Allah subhanahu wa ta'ala akan akhirkan kehidupan dia dalam keadaan husnul khatimah, yakni dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan ataupun kebajikan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis marfu' yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu biqaumin azaban asabal azab man kana fihim summa ba'athu ala niyyatihim." Maksudnya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki azab bagi satu-satu kaum, maka azab itu akan menimpa semua orang yang ada di dalam kaum tersebut. Lalu mereka dibangkitkan kembali sebagaimana niat, yakni niat apa yang terlintas dalam hati mereka ketika mereka mati. Dalam buku Sahih Muslim disebut sebuah hadis yang menceritakan bahawa ada seorang yang sedang berihram mati kerana patah lehernya, kerana jatuh daripada untanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsiluhu bima'in wa sidr wa kaffanuhu fi sawbayh wa la tamassuhu tayban wa la takhammaru ra'sahu fa innahu yab'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan." Maksudnya, mandikanlah ia dengan air pohon bidara, yakni pohon untuk wangi-wangian,
dan kafankanlah ia dengan kedua pakaiannya, yakni dua helai pakaian ihramnya, dan jangan diberi wangi-wangian lain, dan jangan kamu tutupi kepalanya, kerana sesungguhnya ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dua hadis tadi memberi satu gambaran yang sangat dekat dengan kita. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu peristiwa seorang sahabat yang meninggal dunia sewaktu dalam perjalanan untuk menyempurnakan ibadat haji di Makkah Al-Mukarramah. Lalu terpatah lehernya. Dia meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan dia memakai pakaian ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, kafankanlah dia dengan pakaian dia, yakni dengan dua helai pakaian ihram, yang memberi satu gambaran orang yang memakai pakaian ihram ini bagi yang benar-benar insaf. Bukan dia pakai ini, pakai kerana dia duduk di Mekah kadar itu je, kemudian dia nak buat haji kadar itu saja. Tidak. Kalau dia pakai pakaian ihram, di samping dia memahami bahawa memakai dua helai pakaian ihram apabila sampai di miqat, ataupun waktu dia berada di Makkah Al-Mukarramah, dia berihram di dalam rumahnya, untuk dia turun pergi di Arafah, dia pakai pakaian ihram kerana dia nak menyempurnakan ibadat haji. Dan dia memahami apa arti dia memakai pakaian ihram. Itu sangat berguna dan sangat memberi makna kepada orang yang menyempurnakan ibadat haji. Mengapa tidak pakaian ihram ini selain daripada dua helai kain yang tak berjahit? Sebab apa kita tak pakai jubah? Jubah ini pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipakai oleh Rasulullah dalam tempoh yang panjang. Ihram ini Rasulullah pakai waktu haji, waktu umrah saja. Mengapa kita tak pakai jubah warna putih? Mengapa kita tak pakai pakaian yang lain? Kita pakai dua helai pakaian ihram yang ditetap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti mempunyai hikmah yang tersurat dan tersirat. Hikmah yang sangat banyak. Kalau kita pakai pakaian ihram ini dalam keadaan kita memahami mengapa dua helai, paling tidak kalau kita yang mempunyai pangkat yang tinggi, kita akan terasa bahawa inilah dia keadaan situasi apabila kita meninggal dunia. Kita berada di alam mahsyar. Pakai dua helai pakaian. Dulu kita di dunia, sebelum daripada ini, kita duduk negara kita, ada orang pangkat dia atas bahu ni macam-macam jenis, kemudian turun di dada pula, 2-3 lapis di dada, salin pula dengan kain selimpan, yang menggambarkan yang jalur dia ni, setiap jalur ni ada makna tersendiri, ada makam dia tersendiri. Ini paling besar, ini paling kecil, ini kalau yang Tan Sri, Datuk Sri apa semua sekali ni, warna dia lain. Warna dia lain, bintang-bintang darjat, kebesaran apa semua sekali berbeza dengan orang lain. Semua ini kita tanggalkan, kita tinggal di rumah kita. Datang
ke bumi Arafah. Dua helai ihram. Sama dengan pakcik-pakcik yang duduk di kampung, sama dengan Arab Badui yang tidak ada apa-apa benda, sama sebagaimana orang yang hidup di padang pasir, sama dengan penternak unta, sama dengan siapa saja warna kulitnya hitam ataupun putih yang datang daripada timur ataupun datang daripada barat, datang daripada utara, datang daripada selatan, pakaian yang sama. Mudah-mudahan dia mendidik, mentarbiah dalaman kita, jiwa kita. Inilah dia realiti kita berada di alam akhirat. Kalau kita berada di Arafah waktu itu, orang tak kenal kita. Tak kenal kita. Ada pembesar-pembesar dalam negara kita. Pernah dulu seorang raja dalam negara kita. Dia duduk, tak macam mana, mari Arab Badui lakah atas kepala dia. Ini jadi bising. Lalu dia tak pernah dilangkah begitu, maka dia marah kepada pengawal tabung haji. Kebetulan waktu itu pengawal tabung haji ni kawan-kawan saya yang belajar di Madinah, yang belajar di Mekah, jaga. Dia pun lari mengelak. Nak macam mana Arab? Tengah-tengah kita jaga, kawal apa semua sekali, mudah je dia langkah pung-pung. Sambil-sambil berlari pula tu, langkah atas kepala. Bising. Maknanya tidak ada siapa yang kenal kita. Memberi gambaran bahawa apabila kita meninggal dunia, kita pakai kain kafan, malaikat pun tak kenal. Tak kenal itu dalam arti kata, malaikat bila datang ke alam barzakh, bukan dia perhati tengok nampak gaya lain, lain antar manti ni, dulu jadi apa atas dunia, tak, dia tak tanya. Dulu ketua polis ke, dulu perdana menteri ke, tak, dia tak tanya. Sebagaimana orang tidak kenal kita waktu kita berada di Arafah, malaikat, walaupun malaikat ini dia kenal siapa dia, si Fulan bin Fulan, orang ni baik ke tak baik, malaikat dia tahu. Ilmu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, dia tahu. Tapi malaikat wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat ini dia akan menyempurnakan tugas dia sebagaimana yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan si mati, malaikat dia akan tanya, kamu sembahyang ataupun tidak sembahyang? Siapa Tuhan kamu? Apa kitab kamu? Siapa nabi kamu? Soalan yang sama ditanya kepada raja-raja, ditanya soalan yang sama kepada orang biasa yang hidup di padang pasir, kepada Arab Badui dan sebagainya. Ditanya satu persatu. Tugas, tanggungjawab, amanah yang kita pikul. Sebab itu Rasulullah dia kaitkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia memakai pakaian ihram, kata Rasulullah, kalau dia benar-benar menjiwai, memahami pakaian ihram yang dia pakai, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yub'atsullahu yaumal qiyamati mulabbiyan. Bila dia bangkit di hari akhirat, dia bangkit dalam keadaan dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam keadaan dia bertalbiyah. Kalau dia faham waktu dia pakai pakaian ihram, dia bertalbiyah labbaik Allah, dia faham apa benda arti yang dia janjikan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkit dia di hari akhirat dalam keadaan dia memahami, dan Allah akan memahami. Allah faham persiapan dia, janji dia dengan Allah Azza wa Jal waktu dia menyarung pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik,
Ya, kebetulan kita berada dalam bulan Zulhijjah. Rakan-rakan kita yang menunaikan ibadat haji belum lagi sampai, mungkin sehari dua lagi mereka akan sampai. Mula sampai dah. Labbaik Allahumma labbaik. Hikmah Allah memilih perkataan labbaik Allah. Labbaik Allah, wahai Allah, aku datang ke bumi Makkah, aku akan jaga agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah ini sampai ke tahap sekiranya Islam memerlukan nyawaku, ya Allah, aku akan korbankan nyawaku demi kepentingan Islam. Itu dia labbaik Allah. Sebagaimana masyarakat Arab, dia tidak bercakap labbaik Allah dalam pertuturan harian. Saya tak pernah dengar dalam kehidupan dia harian dia sebut labbaik Allah untuk benda ni benda ni, tak ada. Perkataan lain dia guna wallahi wabillahi, ini tiap-tiap hari dia bohong pun dia kata wallahi. Ini Arab. Kita beli baju, baju ni buatan Cina, tapi Cina ni walaupun buatan dia tulis made in Italy. Kita tahu dah. Saja nak main dengan Arab. Kita sebut malabis, sana' min, dia kata wallahi min Itali. Wallahi selalu. Dia tahu dia ambil daripada Cina. Wallahi asli, dia kata asli. Sana' min Itali. Ini Arab. Dia begitu. Wallahi wabillahi watallahi menjadi pertuturan Arab. Wa rabbal Ka'bah, dia kata. Tuhan yang jaga Kaabah. Dia bohong. Tapi warabbul Ka'bah. Ini Arab. Labbaik dia tak sebut. Agama Islam, Allah ambil perkataan labbaik Allah, diminta kepada orang yang memakai pakaian ihram menyebut perkataan labbaik Allah. Sedangkan perkataan labbaik Allah, perkataan yang diguna oleh masyarakat Arab waktu mereka duduk antara hidup dengan mati. Waktu dia demonstrasi, labbaika ya Aqsa, wahai Masjidil Aqsa, aku akan pertahankan kamu walaupun menggadai nyawa. Duduk di medan peperangan, dia akan sebut labbaik Allahumma labbaik. Kerana mempertahankan agama, duduk di medan peperangan, dia berjanji dengan Allah, dia akan korbankan nyawa dia untuk mempertahankan agama Islam. Perkataan ini diambil oleh Allah, diminta kepada orang yang beriman supaya sebut sewaktu kita memakai pakaian ihram. Sedangkan waktu kita pakai pakaian ihram, la taqta'u syajaratan wala taqtulu hayawanan, dan banyak lagi disebut dalam kitab, jangan kamu patah-patahkan tumbuh-tumbuhan, jangan kamu bunuh binatang-binatang, hatta jangan kamu cabut bulu-bulu yang ada, hatta yang biasanya Islam suruh kahwin. An-nikahu nisfuddin, kahwin ni separuh daripada agama, kata Rasulullah. Faktamil binisfil akhar, maka sempurnakanlah separuh yang baki. Kahwin separuh agama, sempurnakan separuh yang baki. Ada orang tafsir dia kata kahwin satu separuh, kahwin dua penuh. Ini orang lah, biarlah dia. Rasulullah kata sempurnakanlah separuh yang baki. Dia kata sempurna kahwin satu lagi, dia kata. Ini sebelah lelaki dia suka, sebelah belakang dia marah.
Kahwin ini separuh daripada agama. Sepatutnya bila kita memakai pakaian ihram, kita akad nikah, waktu dalam ihram itu baguslah. Sebab kita baca Quran waktu biasa, pahala dia biasa. Kita baca Quran waktu kita pakai pakaian ihram, Allah lipat ganda ganjaran. Kita bersedekah di waktu biasa, kita dapat ganjaran biasa. Kita bersedekah sewaktu kita pakai pakaian ihram, diberi ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kahwin jangan, haram. Bersubuh jangan, haram. Tiba-tiba Allah ambil. Labbaik Allah, kamu kena sebut ketika pakai pakaian ihram. Sepatut kena sebut subhanallah lah. Zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tak, pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma labbaik, dengan suara yang paling tinggi. Kalau kita nak meninggal dunia, sebagaimana disebut mati dalam keadaan ihram, kita faham. Kita renung sejarah Nabi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerah oleh Allah menyempurnakan umratul qada di dalam peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah datang daripada Madinatul Munawwarah berjalan kaki, memakai pakaian ihram di Bir Ali, berjalan lagi sampai di pinggiran bumi Makkah. Lalu sahabat-sahabat bersama dengan Rasulullah melaungkan labbaik Allahumma labbaik dengan suara yang paling kuat, didengari oleh penduduk yang berada di lembah Makkah. Nabi kita turun daripada celah-celah lereng, turun ke bukit dengan menyebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Turun dengan suara yang kuat. Penduduk di Makkah dengar. Abu Sufyan cabut lari. Sebab apa? Haibatnya perkataan labbaik Allah. Sebab perkataan labbaik Allah diungkap oleh masyarakat Arab, dia tak akan berbohong bila dia sebut labbaik Allah. Macam kerajaan Mu'tasim, bila seorang wanita Islam yang berniaga di negeri bukan Islam, dia tutup aurat, tiba-tiba mari angin terselak kain dia, nampak betis. Pemuda-pemuda bukan Islam bertepuk tangan mengejek dia. Oh, dia kata putih kebu, bentis yang ditutup, cantik rupa-rupanya. Wanita ini dia rasa malu. Lalu dia sebut wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, wahai kerajaan Mu'tasim, kerajaan dia. Seorang pemuda dengar. Pemuda ini terus berlari balik semula ke negara dia, bagi tahu kepada kerajaan Mu'tasim, seorang ibu yang berdagang, yang berniaga di negara bukan Islam dihina di hadapan khalayak ramai. Islam diperseda, dipermainkan. Kerajaan Mu'tasim bangun menyebut labbaik ya ummah, wahai ibuku, labbaik. Ini dia kerajaan Mu'tasim akan bela kamu. Dia bukan bercakap saja, dia gerakkan bala tentera pergi ajar negara bukan Islam yang biadab dengan Islam. Itu dia kerajaan Islam. Kerajaan yang didaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia ada ketegasan dia. Dia ada tolak ansur yang sangat banyak. Mana ada ajaran selain daripada Islam yang boleh meletakkan kaedah sebagaimana di dalam agama Islam? Man adza zimmiyan fa ana ukhasimuhu yaumal qiyamah. Sesiapa saja yang menganiayai orang bukan Islam, yang ahlu zimmah, aku akan isytiharkan kepada mereka satu peperangan di hari kiamat, di hari akhirat. Komunis tidak ada, mana-mana ideologi tidak ada.
Islam meletakkan persamaan antara umat Islam dengan orang bukan Islam. Hak yang sama. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Syarat yang dikenakan kepada orang Islam, orang bukan Islam pun dikenakan syarat yang sama. Mana ada ajaran sebagaimana ajaran Islam? Sama. Tapi dalam waktu yang sama, jangan perlekehkan Islam. Jangan mainkan Islam. Sebab itu kita sebut labbaik Allah. Labbaik Allah. Abu Sufyan dia tahu apa dia erti dalam perkataan labbaik Allah, dan orang Arab ini dia faham bila sebut labbaik Allah apa erti sebenarnya. Sebut labbaik Allah, Abu Sufyan pun cabut. Sebab apa dia cabut? Kerana dia kenal siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal Rasulullah seorang yang latif, sangat lembut, pemurah, penyayang dengan anak-anak, dengan isteri, dengan orang lain, dengan orang miskin, dilayan sampai ke tahap di Madinah Al-Munawwarah pernah Rasulullah dia layan orang Yahudi yang miskin, yang duduk tepi jalan, yang buta matanya, berhampiran dengan Sakifah Bani Sa'idah. Rasulullah pagi-pagi dia pergi, dia ambil roti, pergi suap dalam mulut, pergi suap. Orang ni ucap terima kasih. Yahudi ni sangat marah kepada Nabi, marah, tapi dia tak kenal yang suap dia ni siapa, dia tak kenal. Pagi-pagi Rasulullah suap, pagi-pagi Rasulullah suap. Selepas daripada Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dia ambil sunnah ini. Oleh kerana Sayyidina Abu Bakar tahu setiap pagi Rasulullah menyuap roti, sedikit roti ke mulut Yahudi ini. Lalu dia ikut sunnah. Pagi itu bila Rasulullah wafat, dia pergi ambil roti, dia suap. Orang Yahudi ini kata, ini siapa ni? Sebelum daripada ini, cara suap dalam mulut aku lain, ini orang lain. Orang buta dia tahu, cekap orang buta ni. Di Kuala Terengganu ada seorang, ada seorang, dan dia ni susun program untuk masjid, orang buta yang susun. Orang celek malah dia yang telefon dekat saya, dia pasang mikrofon apa semua sekali, dia jaga satu surau, jaga. Alhamdulillah dia jaga tersusun. Saya datang sampai kereta, dia lengok, saya main sama dengan dia, saya suka main dengan dia. Dia pun pergi gosok kereta dia, gosok. Dia kata ni Ustaz Nik ni, dia kata. Orang buta dia tahu, ni Ustaz Nik ni, dia kata. Kadang-kadang saya pergi salam, saya duduk diam. Dia kata siapa ni? Saya duduk diam. Dia pegang tangan, ini Ustaz Nik ni, dia kata. Ini orang buta. Dia Allah bagi hati dia cerah. Orang Yahudi yang buta ini, dia kata siapa ni yang bawa makanan ke mulut dia ni? Ini bukan orang dulu. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku Abu Bakar. Dia kata kalau Abu Bakar tak apa, dia kata tak apa, aku boleh makan. Aku bimbang takut-takut Muhammad yang aku benci ni mari suap roti dalam mulut aku. Dia kata macam tu. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah wafat, dan orang yang meninggal dunia inilah setiap pagi mari suap roti kepada kamu setiap pagi. Dia pun menangis. Rupa-rupanya orang yang dia benci ni, orang inilah yang mari menyuap roti di mulut dia setiap hari, dan orang yang berbuat baik kepada dia setiap hari, inilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya lagi orang lain, betul ke tak? Semua orang bagi tahu bahawa betul. Lalu dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam. Dia menangis sebab dia kata dia masuk Islam waktu Rasulullah sudah wafat. Ini dia Nabi, pemurah, pengasih, penyayang. Abu Sufyan kenal. Dalam keadaan begitu, Rasulullah, Abu Sufyan kenal, pernah mengatakan bahawa demi Allah, seorang Nabi dan Rasul apabila menyarung baju besi, dia tidak akan berunduk kecuali menang ataupun mati syahid. Ini dia Nabi.
Maknanya kita ada meja rundingan, Islam ada medan peperangan. Islam ada sabar, Islam ada mati syahid. Ini dia kehaibatan Islam. Sebab itu bila kita pakai pakaian ihram, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Allah minta kita tutup bahu sebelah kiri, buka bahu sebelah kanan. Dia ada benda yang bercanggah. Buka bahu sebelah kanan, tutup bahu sebelah kiri. Sebab apa kita tutup? Kita tawaf, di kiri kita Kaabah. Kita lawan jam. Di kiri kita Kaabah. Kita pusing macam ni. Kita dengan Kaabah, kita dengan Allah, tak perlu kita iklankan. Sebab ya'lamu ma fis sudur. Tak payah kita iklan dengan Allah. Allah tahu sehingga ke lubuk hati manusia. Tapi sebelah kanan kita manusia yang ramai. Ada macam-macam. Sebelah kanan kita ada macam-macam. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada color biru, ada color hijau, macam-macam. Ini sebelah kanan. Allah minta buka. Buka tangan kamu, buka body bagi orang lelaki, buka. Nak gambarkan bahawa jangan bermain dengan Islam. Sebab Islam, labbaik Allahumma labbaik. Islam, berdamai dia boleh, berperang dia boleh. Sabar duduk pada Islam, tapi mati syahid ada pada Islam. Kita buka tangan kita, labbaik Allahumma labbaik. Ini arti dia. Maknanya kita datang ke bumi Allah di Makkah Al-Mukarramah untuk menyempurnakan ibadat haji ini. Labbaik Allahumma labbaik. Wahai Allah, aku tunjuk kekuatan ini nak bagi tahu bahawa dengan agama aku sanggup menggadaikan nyawa asalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala tertegak di atas muka bumi Allah. Kalau kita faham, kita pakai pakaian ihram, kita sebut labbaik Allahumma labbaik, dalam keadaan begitu, cuba kita bayar kalau kita meninggal dunia. Subhanallah. Rasulullah menyebut, fa innahu yab'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Di hari akhirat kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Allah tahu apa yang tersirat di dalam hati kita, kefahaman kita. Bukan sekadar kita menunaikan ibadat haji ke, ni kita dah masuk nak pergi ke Arafah, pakai ihram, kita pun pakai pergi, tak tahu apa benda. Sebab apa kita pakai begini? Mengapa dua helai? Mengapa putih begini? Mengapa kita buka bahu sebelah kanan? Mengapa kita disunatkan melaungkan labbaik Allahumma labbaik dengan suara yang kuat? Orang di Mekah suara kuat. Orang yang tidak pergi ke Mekah, dia sambut Idul Adha 3 hari. Masuk hari keempat baru habis. Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang kuat, suara yang tinggi. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Lain daripada Allah, semuanya kecil. Pangkat kecil, kedudukan kita kecil, harta benda kecil, dunia kecil. Yang besar Allah. Dalam keadaan kita memahami perkara yang seumpama inilah, maka dia akan membawa erti yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Sebab itu hikmah dia sangat banyak. Saya ringkaskan. Kita buat haji, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Makkah Al-Mukarramah. Madinah sunat. Walaupun ada ulama mengatakan wajib kena pergi. Ini tak apalah. Sebab ada satu hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang datang ke Mekah tidak mengziarahi kuburku, maka dia tidak beradab denganku. Ada hadis yang seumpama ini. Mazhab Syafi'i mengatakan sunat. Orang buat haji, ada orang pergi 5 hari ke Mekah Al-Mukarramah, tak ada masalah. Dia pergi sampai hari ini je, sampai petang, malam terus bertolak pergi ke Arafah, duduk di Arafah, selesai Arafah, kemudian pergi ke Mina, Muzdalifah, Mina, duduk di Mina, melotah, habis melotah, cabut balik, tak ada masalah.
Tak ada masalah. Tapi Makkah, kerana Makkah ada dua zaman, Madinah ada satu zaman. Madinah zaman Islam menang, zaman Islam menubuhkan daulah Islamiah, negara Islam di Madinah. Madinah tidak ada zaman kalah. Mekah ada dua zaman. 13 tahun lama Rasulullah tidak ada kuasa pemerintahan. 13 tahun duduk di Mekah Al-Mukarramah. Sebelum daripada Rasulullah wafat, Allah jadikan Makkah ada Fathu Makkah. Tahun yang ke-8 Hijriah, Rasulullah datang ke Makkah Al-Mukarramah untuk menyempurnakan Umratul Qadha. Tiba-tiba Allah bagi kemenangan kepada Islam dalam masa 2 tahun. Kalah 13 tahun, menang 2 tahun. Apa beza antara zaman menang dengan zaman kalah? Apa jadi dengan Islam waktu Islam ini ada negara berbanding dengan Islam tidak ada negara? Nabi yang sama, Quran yang sama, bumi yang sama, masyarakat yang sama. 13 tahun. Boleh bilang dengan jari orang yang ikut Nabi SAW. Boleh bilang dengan jari. Orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan daripada mereka fuqara wal masakin. Bilal bin Rabah orang macam ni beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama pula disembunyikan. Ada orang sembahyang, suami sembahyang, isteri tak tahu. Isteri memeluk Islam, suami tak tahu. 13 tahun lama. Nabi sama, Quran sama. Tapi 2 tahun sebelum daripada Rasulullah wafat, 2 tahun je, ditegakkan Islam di Makkah. Piagam Madinah Rasulullah baca kali yang kedua di Makkah, mahmakhtalaftum fihi min syai' famaradduhu ila Allah wa rasulih. Mana-mana perselisihan yang berlaku di Makkah, sumber perundangan paling tinggi adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ekonomi, orang boleh tengok, ini dia ekonomi Islam. Sistem kehakiman, orang masuk mahkamah, orang faham, ini dia keadilan Islam. Muamalah Islam, pendidikan Islam, hubungan diplomatik dalam Islam, segala-galanya Rasulullah laksanakan dalam tempoh yang pendek 2 tahun. Allah sebut dalam Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datangnya pertolongan daripada Allah, berlaku pembukaan kota suci Makkah, kamu dapat lihat manusia datang memeluk agama Islam berduyun-duyun. Sampai tahap tidak ada seorang para alim ulama dapat menyebut berapa jumlah yang peluk Islam kerana sangat ramai. 2 tahun je berduyun-duyun masuk Islam. 13 tahun boleh bilang dengan jari. Sebab Islam tidak ada kuasa. Bila tidak ada kuasa, Islam duduk di mulut Rasulullah, jenuh berceramah, bagi tahu sana, bagi tahu sini, Islam baik, Islam baik. Orang masih boleh sebut, betul ke baik? Betul ke baik? Islam akan bagi jamin keamanan antara orang Islam dengan bukan Islam. Islam ada persamaan. Kita hormat orang bukan Islam. Orang bukan Islam kata betul ke? Islam boleh menghapuskan penyalahgunaan kuasa, menghapuskan rasuah. Orang Islam sendiri kata betul ke? Tapi dalam tempoh 2 tahun, orang tengok, oh betul sungguh. Tak payah Rasulullah bercakap. Imam Syahid Sayyid Qutb sebut dalam Fi Zilalil Quran, da'watun samidatun syamilah. Dakwah Islam yang bisu, yang mencakupi segala aspek. Bisu, tak bercakap lagi. Orang lalu mahkamah, orang tahu ini dia mahkamah Islam. Orang bermuamalah dengan ekonomi Islam, orang tahu ini dia sistem ekonomi Islam yang baik. Orang pinjam meminjam, ar-rahnu, gadaian dan sebagainya. Bila bermuamalah, orang faham ini dia Islam yang datang daripada Allah yang Maha Esa, yang sangat baik. Orang masuk Islam berduyun-duyun.
Maka Allah memilih ibadat haji ini di Makkah. Sebab itu kita sebut labbaik Allahumma labbaik, wahai Allah. Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah, dua zaman, zaman kalah, zaman menang. Paling-paling tidak biar kita reti, kita faham mengapa Islam jadi lambat berkembang dalam negara kita. Sebab Islam tidak didaulah. Orang bukan Islam, orang Buza, orang Cina. Kajian saya buat orang Cina mula tinggal agama Buza, dia tinggal. Yang sangat membimbangkan negara kita, tinggal. Bila tinggal, dia convert, tapi dia tak mari kepada Islam, dia go to Kristian, masuk Kristian. Bukan sikit, sudah mencecah 27% daripada masyarakat Cina, dan kebanyakan daripada mereka orang yang kaya raya masuk Kristian. Masuk Kristian. Sebab apa masuk Kristian? Dia nak tengok Islam di mana. Dia tak pernah datang masjid, dia tak pernah datang kuliah-kuliah subuh macam ni, tak ada. Kecuali segelintir di Kelantan. Tempat lain tak ada. Bila dia nak kenal Islam? Bermuamalah dengan ekonomi, dengan ribanya, dengan macam-macam. Tengok pengurusan pentadbiran, pentadbiran yang ada sekarang ini, dengan rasuahnya, dengan tirisnya, dengan bocornya, dengan itu ini. Nak tengok macam mana? Nak tengok keadilan. Di mana nak tengok keadilan? Orang miskin yang dikenakan perundangan macam-macam, orang kaya terlepas begitu je. Tengok sistem ekonomi. Tak lama GST, saya bukan lawan ya, GST ini kalau buat betul-betul itu bagus. Tapi yang jadi masalah bila GST dilaksanakan, dihapuskan cukai perkhidmatan yang sedia ada, siapa yang untung, siapa yang rugi? Cukai perkhidmatan ini hotel, restoran besar. Bila dihapuskan ini, orang kaya yang dapat manfaat. Orang kaya yang dapat manfaat. GST ini dia kena belaka. Orang miskin yang terbeban. Dia jadi begitu. Dan sistem percukaian ini ada dalam Islam. Tapi kalau percukaian yang berganda tidak dibenarkan dalam Islam, diharamkan dalam Islam. Baju kita masuk sampai saja di Port Kelang, dah kena dah cukai. Custom dah ambil dah sekian. Kena dah cukai. Nak jual kena pula. Itu tak boleh dalam Islam. Sebab tu saya mengatakan, kalau nak buat GST, hapuskan cukai di pelabuhan. Kerana bila kena cukai di pelabuhan, harga baju dah naik dah. Kena pula GST sekali lagi naik. Naik pula minyak, maka rakyat akan naik minyak. Dia jadi begitu. Kereta dah masuk di Port Kelang. Kereta mewah sampai 200%, sampai 100%, kereta biasa begini. Dah kena dah cukai. Bila jual, kena pula. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Sebab itu, kalau dihapuskan cukai itu, sebagaimana negara-negara lain, Arab Saudi, Singapura dan sebagainya, percukaian ini dihapuskan. Tapi dia kena GST, itu bagus. Tak apa. Tapi kalau 2-3 kali benda yang sama 2-3 kali kena cukai, ini agama pun tak benar. Kerana dia akan menekan rakyat dan sebagainya, dan itu dia jadi cerita panjang. Saya tidak nak sebut benda-benda yang seumpama itu, tapi inilah dia realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Rasulullah dia laksanakan ekonomi Islam. Orang nampak, Masya Allah, hebatnya ekonomi Islam. Tapi sekarang ini orang nak tengok macam mana Islam. Orang bukan Islam. Ditambah pula dakwah Islamnya kepada mereka tak ada. Kristian dengan missionary dia, dengan macam-macam dia buat. Orang Cina masuk Kristian. Sebab dia tak nampak Islam. Sedangkan Islam dengan Kristian, Islam jauh lebih baik. Tapi dia tak mari. Dia tak nampak. Usaha daripada kita tidak ada. Tidak ada. Bila sebut orang bukan Islam, biasanya NGO ke apa, badan-badan dakwah, dia hunggar pergi masuk dalam bukit.
berjumpa dengan asli. Itu je. Orang Cina terlepas pandang, orang India terlepas pandang. Terlepas pandang. Kecuali hanya segelintir macam Zakir Naik, itu bagus. Jazakallahu khairal jaza. Itu bagus, usaha yang sangat sangat baik. Tapi realitinya begitu. Masuk Kristian. Hatta saya pernah sebut kepada pegawai di Jabatan Perangkaan. Saya kata kena cek balik statistik berapa jumlah orang Islam, berapa jumlah orang Kristian, berapa jumlah orang Hindu, Buddha, berapa jumlah. Kerana Jabatan Perangkaan dia ambil mudah. Melayu, Islam. Cina, Buddha. India, Hindu. Menyebabkan agama Kristian ini jadi agama tersuruk. Kalau kita tengok dalam dia punya perangkaan, jumlah penduduk dalam negara, dia jadi pertama agama Islam, kedua Buddha, ketiga Hindu, keempat baru pergi Kristian. Sebenarnya agama Kristian telah melangkah menjadi agama ketiga. Islam, Buddha, Kristian, baru Hindu. Hindu keempat. Hindu mana ada negeri di Malaysia, Kristian Sabah Sarawak, dua negeri. Ditambah pula yang duduk di bandar-bandar Kuala Lumpur, Melaka, Johor, Penang, dan yang kaya-kaya ni yang buat, cuba tengok. Ini kajian, saya pergi. Yang projek besar-besar buat kondominium, cuba pergi tanya siapa dia bos, Cina. Apa agama dia? Kebanyakan mereka ini yang kaya ini hampir 60% Kristian. Angka ini kalau dia bertambah kurang lebih 7% saja. Orang Buddha ini keluar daripada Buddha 7% saja convert pergi Kristian lagi, agama Kristian akan jadi agama kedua. Bila jadi agama kedua, hadirin hadirat sekalian, sangat bahaya dalam negara kita. Mereka pegang ekonomi dipegang oleh Kristian. Dia akan bertindak macam-macam. Sebab Kristian agama missionary. Bila agama missionary, dia agama dakwah, agama dia serang orang. Dulu dia Buddha tidak, dia duduk dalam ketik dia duduk dalam rumah ibadah, dia bukan nak kira orang lain, dia kira dia aja. Kristian tidak, maka dia akan bertembur dengan Islam. Ini yang sangat membimbangkan kita. Ini realiti yang kita kena berwaspada. Sebab itu kalau kita tengok, saya tidak nak sebut jauh, kita tengok gelagat orang Cina sekarang ini, tak kira lah parti politik mana sekalipun, di AP, MCA, kegerakan ke apa semua sekali, saya tidak nak bincang masalah parti, tapi kita kena tengok gelagat dia sekarang berbanding dengan 10 tahun yang dulu. 10 tahun dulu dia tak kata apa, sekarang buat pesta rock. Sebab apa? Dia ada missionary, dia ada cara dia ada pendekatan dia. Kerana sekarang ini mereka Kristian, dulu mereka Buddhis dia tak kacau. Bila Kristian, dia nak test Islam, macam mana Islam, dia akan hina Islam, dia akan macam-macam dia buat. Ini realiti. Dan di hadapan kita ni, kita akan menghadapi situasi yang jauh lebih runcing lagi. Kalau kita tidak bendung benda ini, kalau kita tidak ambil satu action yang baik, kita tidak dakwah dengan cara yang betul-betul agresif, maka kita akan berhadapan dengan 1001 macam masalah di dalam negara kita, dalam masyarakat kita, insya-Allah. Para hadirin sekalian, kita pergi lagi kepada hadis kita. Dalam sebuah hadis marfu' lainnya yang diriwayat oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, takhrujun na'iha min qabriha yaumal qiyamati syu'sa ghubra 'alaiha jilbabun min la'natillah wa dar'an min narin wa yaduha 'ala ra'siha taqul ya wailah. Maksudnya wanita yang meratap akan keluar daripada kuburnya pada hari kiamat dalam keadaan kasut dan yang berdebu. Dia memakai jilbab yang dibuat daripada laknat Allah dan baju yang dibuat daripada api neraka. Kedua tangannya di atas kepala dan berkata, alangkah celakanya diriku. Ini orang yang mati dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
dibangkit dalam keadaan sebagaimana dia mati. Sebab itu, sebagaimana yang saya sebut tadi, mustahak kita doa kepada Allah supaya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Meninggal dunia kita hutang keliling pinggang. Kalau kita betul-betul berazam nak bayar, dan kita dah bayar pun cuma ada baki, kita meninggal dunia, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala dia akan ampun, dia akan jaga kita. Tapi ada orang ni jenis kerja dia berhutang tak bayar. Kerja dia kerja dia tipu orang. Memang kerja dia tipu orang, mati dalam keadaan macam ni, wal iazubillah. Wa inna naihah idza matat qata'allahu laha thiyaban min nar wa dar'an min lahbin nar. Sesungguhnya wanita peratap apabila ia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikannya pakaian yang dibuat daripada api neraka dan baju besi yang dibuat daripada gejolak, yakni jilatan api daripada neraka. Yang ni saya rasa tak berlaku dalam negara kita. Kalau di Mesir, di Syria sangat banyak. Bila ada kematian, ada sekumpulan wanita. Kalau tempat kita ni baca burda, satu grup baca Yasin, satu grup selawat. Itu bagus. Alhamdulillah. Negara Arab ni satu grup, dia ni meratap bila orang mati. Ada grup ini dia siap dengan bas. Bila berlaku kematian, ini Arab jahiliah, Arab yang jahil, orang kampung, orang hak bandar pun ada yang jahil lah. Dia dah jadi budaya. Kalau tidak menangis, budaya Arab ini menggambarkan seolah-olah keluarga tak sayang kepada si mati. Ini budaya dia yang payah nak kikih. Macam kita lah. Kalau kahwin tak bersanding depan orang ramai, rasa tak sah. Macam ni. Sedangkan benda ni jahiliah. Benda bercanggah dengan agama. Tapi tak boleh lah. Nak macam mana kahwin sekali ni je. Pakar separuh bogeh duduk depan orang ramai. Bersanding. Budaya. Nak kikih payah. Kalau kita sebut, dia kata ustaz ni duduk capur duduk nak cek dalam kain orang lah, apa duduk capur rumah tangga orang lah, macam-macam. Kita sebut agama. Macam masyarakat Arab. Ada grup ni, ada bas. Bila berlaku kematian, telefon. Mari jalan sekian-sekian, rumah sekian-sekian, ada kematian. Berapa upah? Dia bagi tahu lah kena bayar sekian-sekian. Dia mari dengan bah. Atas bah lagi tu meratak. Tepuk muka. Apa, ya Allah. Dia menangis sungguh. Bukan berlakon-berlakon. Menangis sungguh. Tapi untuk duit. Kalau tidak untuk duit pun haram. Tak boleh kita meratap tempat orang mati. Nabi SAW sebut bagi orang yang an-naihah, peratap, orang perempuan yang meratap apabila meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala bangkit pakaian dia di hari akhirat daripada api neraka. Tapi nak ubah tak boleh lah. Sebagaimana masyarakat Melayu kita nak ubah bersanding boleh, nak bersanding dalam bilik. Biar yang muhrim, pak saudara dia apa ada nak takak gambar, tangkaplah banyak, satu hari satu malam pun boleh. Ni apa cerita duk dedah aurat depan orang ajnabi, depan yang bukan muhrim dengan kita, itu tak boleh. Itu diharamkan. Tapi kita nak ubah, bukan mudah, payah. Begitu juga masyarakat Arab. An-naihah ni budaya dia, kalau tak menangis, tak menggambarkan keluarga sayang kepada si mati. Dia jadi aib. Masyarakat Arab aib, menyebabkan dia upah orang yang meratap sejak daripada zaman jahiliah dan berlaku sampai sekarang. Rasulullah bagi amaran supaya jangan berlaku perkara yang sedemikian rupa. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita berhenti setakat itu. Satu tajuk yang kita belajar pada hari yang mulia ini, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan sebagaimana biasa, kepada sesiapa yang nak menyumbang untuk pembangunan komplek dakwah yang saya buat, dakwah untuk non muslim. Benda ini sangat penting, sebagaimana saya sebut kebetulan tadi sebut isu masuk Kristian apa semua sekali kuat, Islam tak masuk. Sebab apa? Tak ada dakwah.
maka pengkalan dakwah insya-Allah sama-samalah tolong-tolong doa supaya insya-Allah komplek dakwah yang saya bina ini boleh berjalan cepat. Pembangunan tengah pesat. Cumanya mutaakhir ni saya pun nak sebut pun segan. Sebelum daripada ini pembangunan ini dibuat, ustaznya ambil duit sendiri yang paling besarnya. Ustaz boleh bagi setakat ini keluar kurang lebih 1.5 juta yang saya bagi duit saya dan tanah pun saya. Cuma lepas 0.15 juta ni surrender. Dak rok dah. Allah bagi kemudahan. Ada sikit sebanyak harta kadar itu je. Sekarang ni tak boleh nak saya pun pening menyebabkan mutaakhir ni mula terlekat hutang. Sebelum ni tak lekat hutang. Saya duk sebut sama kutipan yang kita buat tak sampai 1 juta, tapi kita buat 2 juta lebih, tak pernah berhutang. Tak pernah berhutang tu kerana saya guna duit sendirilah. Cuma sekarang ini tak boleh nak pergi dah. Bisnes pun dah jadi, bila buat keluar banyak sangat dah jadi itu. Tapi bila terlekat hutang ni, oleh kerana yang berhutang tu, walaupun untuk benda ni, dan orang yang bagi hutang tu pun dia bagi tahu, ustaz tak apalah, ustaz nak bayar tahun ni ke tahun depan ke bila, kemudian dia sebut kalau ustaz mati kita halal. Tapi hadirin hadirat, sayanya tak pernah berhutang. Bila tidur kadang-kadang terbangun waktu malam, jadi kacau. Jadi kita tak pernah berhutang. Dan kalau tengok dalam hadis, kalau mati ada hutang ni, walaupun hutang ni bukan untuk saya, tapi tu dia lah, yang berhutang tu saya. Saya yang minta semin, yang minta itu ini, saya yang tukang berhutang. Jadi tolonglah support, tolong bantu. Mudah-mudahan insya-Allah harta kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Allahumma baddig syamlahum wa farrig jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahharu ya jabbaru ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim ya rabbal alamin. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma tammimna bil khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.